Assalamualaikum guys, Assalamualaikum, apa khabar? Okay, so macam biasa saya si Apol. Alright, sekarang pada pukul 7 petang saya ingin membuat sedikit analisa untuk gold. Okay, so yang pertama sekali jika dilihat daripada pergerakan semalam, okay, so kita jangkakan sebenarnya mungkin ada penurunan barulah ada kenaikan, tapi nampaknya apa yang kita tak perasan, okay? Apa yang kita tak perasan adalah yang penting iaitu di sini, okay? So, apakah ini jika kita ambil daripada pergerakan Elliott Wave, ini seperti membentuk pergerakan leading diagonal, di mana leading diagonal boleh terjadi di wave 1 ataupun di dalam corrective mode iaitu wave A. Okay, so untuk leading diagonal hanya ada dua tempat saja yang boleh terjadi, di mana wave 1 bermulanya kenaikan untuk membuat wave 1 ataupun di corrective mode bermulanya membuat kenaikan untuk wave A. Okay, so kalau ending diagonal pula dia akan terjadi di wave 5, wave 5 of 5 ataupun di wave C. Okay, yang terakhir. Okay, so di sini apa yang kita tak perasan semalam, pergerakan yang berbentuk seperti leading diagonal, di mana selepas terjadinya leading diagonal bermaksud akan ada kenaikan. Okay, so akan ada kenaikan ke atas. Cumanya sampai level manakah dia boleh pergi? Okay, so pertama sekali apa yang saya boleh buat adalah kita kiraan yang kita dah tukar. So di sini apa yang kita boleh nampak, kita akan gunakan Fibo retracement untuk melihat sampai level manakah dia boleh pergi. Okay, so jika kita ambil kira ini sebagai wave 1 ataupun wave 2 boleh pergi sehingga ke atas ni. Okay, 2049 bermaksud ini adalah ada possibility zone yang untuk kita cari untuk sell, ataupun ini hanya membuat sekadar wave A ataupun B dan dia boleh berhenti di 0.5. Tetapi perlu diingatkan, okay, untuk skala yang besar, wave 2 tidak perlu sampai ke 786. Wave 2 sekadar 50% pun masih boleh diterima. So dekat sini kita nak panggil ini wave 4 tidak boleh sebab dia dah melebihi daripada garis 38.2. Kalau kita tukar ke sini pun dia dah melebihi daripada garis 38.2 dan berada di garis 0.5 Fibo, bermaksud dia tidak boleh ataupun tidak layak untuk menjadi wave 4. Cuma dia boleh menjadi wave 2, okay, ataupun wave B kalau kiraan scale dia. Okay, so dekat sini kita dah nampak dah pertama sekali apakah zone yang ada di 0.5 level Fibo ni. So di sini kita boleh ambil kira apakah adakah possibility untuk market berubah arah. Okay, ada tak possibility market berubah arah? Kalau ada, then kita boleh cari peluang untuk sell pada malam ini. Okay, kalau tiada, then kita abaikan saja sebab ada possibility dia akan naik lagi ke atas. Alright, ini adalah sesuatu pergerakan yang kita dapat lihat lah. Okay, so kalau dia break, ingat kalau dia break pada malam ini, dia akan membuat penurunan. Okay, kenapa? Sebab dia dah break level yang ini, ada possibility dia akan turun untuk membuat retracement dan dia akan menyambung kenaikan lagi. Okay, so itu kebiasaan apa yang terjadi kalau dia break certain level. So apa yang kita nak cari hari ini adalah di manakah level yang dia boleh pergi kalau dia nak naik. Okay, first kali kita boleh gunakan line chart, kita tengok apakah level-level yang ada di time frame 1 hour, ataupun kita buka dulu yang ni. Dekat 4 hours kita tak nampak. Okay, dekat daily kita nampak tak? Kat daily masih ada yang tinggi ni, jauh ke atas ni. Okay, so mungkin dia nak pergi ke sini, kita tak tahu. Dan kita buka kepada time frame H1. Di H1 ni kita ada nampak satu tajam di sini. So tajam yang ini kita tukar kepada candle
So kita jangkakan kalau brake membuat penurunan, mungkin akan ada kenaikan sehingga ke level yang ini. Ataupun dia terus naik sampai sini. Gitu. Ataupun dia terus naik ke sini. Okey. Dia terus naik ke sini, barulah dia membuat retracement. Dan masa dia membuat retracement ni, kita perlu mencari di zon-zon manakah yang ada. Nampak dia dah break yang ini. So dia break yang ini asalnya, okey. So kalau dia dah break yang level ini, bermaksud sebentar lagi mungkin dia akan ada penurunan bila dia sampai kat level ni. Faham tak? Mungkin dia akan sampai ke sini, dan dia akan membuat retracement. Mungkin sampai ke level ni pula, dan barulah dia akan pergi ke sini pula. Okey. So ini antara level-level yang kita nak tahu di manakah point-point you all nak cari entry, sama ada you nak cari sell ataupun you nak cari buy. So ini cara dia. Okey. So kita pecahkan lagi ataupun kita turun lagi kepada time frame lebih kecil. Kita tengok. So yang 1 hour tadi kita dah tanda dulu. Kita cari lagi dekat 15 minit. Ada tak possibility zone yang boleh terjadi? Nampak? Ini dengan yang ini dekat. So kita kena tandakan. Sebab apa? Mungkin dia boleh pergi yang sini, ataupun dia boleh pergi lebih atas lagi. Okay? Cuma bagi saya ini tak nampak cantik seperti base. Kalau kita tukar kepada 5 minit, mungkin kita boleh nampak. Okay, nampak ada tak? Tak ada. Okay, tak ada seperti membentuk apa-apa base pun. So yang ini kita buang dulu. Okay, sebab dia dah tak fresh. Alright. So di 15 minit, apa yang kita perasan ataupun apa yang kita nampak, apakah zon-zon yang kita rasa possibility dia boleh pergi? Yang ini mungkin dia akan singgah dan mungkin dia akan membuat penurunan sebelum dia membuat kenaikan lagi ke paras yang ke atas ni. Okey? Faham Sebab apa? Sebab ini boleh dijadikan area order block. Ingat, order block dia ada kekuatan momentum. Lepas tu dia ada break. Nampak Dia ada break. So dia ada break, dia ada zone imbalance. Okey? So zone imbalance ni kena tukar kepada time frame lebih kecil, you boleh nampak lah zone imbalance dia. Begitu. Okey. Begitu. Slow sikit PC ni. Okey, zone imbalance. Nampak? So ini masih dikira sebagai order block. Alright? Okey, so untuk hari ni, okey, disebabkan malam ni kita akan bersiaran di live podcast. So saya tak dapat buat live trade dan tak dapat bersama you guys semua. So ini antara level yang you boleh perhatikan di sini. Mana ada resistance 2032. You kena tukar broker sendiri You kena tukar broker you sendiri. Tak kisah you buat prop ke ataupun you buat broker personal account ke, kena tukar dan cari level yang ini. Okay, tukar kepada 4 hours, cari level yang itu dulu. So ada possibility dia akan connect ke atas lagi sehingga ke level yang resistant ni, dan dia membuat pullback. Mungkin dia patah balik ke zone yang ini. Nampak? Kan ada zone ni. So you kena jaga-jaga. Ini pun zone juga. Okay, ini pun zone juga. Kena jaga-jaga. So yang ni dah break, padam. Dah tak berguna dah. Okay, so mungkin dia sampai sini, dia pullback dan dia naik atas pula. Dia akan mencari lagi zone-zone yang mana ada. Okay, kalau dia membuat penurunan yang kuat, then you kena ambil kira dia akan membuat penurunan pula. Gitu. Okay, sama je. Kalau dia break ke atas, dia akan turun ke bawah untuk mencari gas, untuk mengisi gas, dan baru dia akan sambung naik atas. Kalau dia break ke bawah ni pula, then dia akan pull back untuk mengisi gas, barulah turun ke bawah. So you kena cari zone-zone dia yang mana. Alright. So ini antara tempat-tempat yang kita jangkakan. So pertama sekali, level resistance di atas ni, dan kemungkinan mungkin dia akan turun ke bawah untuk mengisi gas, dan lepas tu dia akan membuat kenaikan ke atas. Okay, mungkin dia break, turun bawah sampai sini, dan dia naik sampai sini pula. Dan dia akan break. Faham tak pergerakan dia macam mana? Okay, dia akan break, dia turun cari level, dan dia akan naik sini, dia akan break lagi. Kan dia break sini contohnya, dan dia akan cek level lagi. Dia akan cek level. Sini mungkin sampai sini, dan dia akan pergi sini. Itu pergerakan dia. Bila dia break, dia akan pull back. Masa tu kita masuk. Okay, tapi first kali kita kena tahu, kalau dilihat daripada pergerakan yang momentum ni, ada kemungkinan dia akan membuat kenaikan lagi sampai bila dia nak turun ke bawah tu adalah bila dia break ke bawah pula. Okay, so ingat apa yang saya bagi tahu. First kali apa yang saya nampak, yang saya tak perasan semalam
adalah dia membuat leading diagonal, seperti leading diagonal. So kalau kita ambil pergerakan dia pun memang leading diagonal, tak ada kira wave 4 bertemu dengan puncak wave 1 tak apa, sebab itu adalah leading diagonal. Memang syaratnya dia boleh langgar, tak ada masalah. Okey, selagi dia tak break yang wave 4 ni ke bawah lebih daripada wave 2, bermaksud dia masih valid lagi. Okey, so ini seperti kita nampak 1 2 3 4 5, ini wave 2. Okey, so dalam erti kata lain, saya tarik pula daripada wave 1 pergi ke wave 2 untuk mencari zon 618. Nampak wave 3 kebiasaannya akan berhenti di zon 618. So dekat sini kita pun boleh tandakan juga. Kita tandakan dulu 1 2, so ini 3, ni mungkin akan menjadi 4 dan akan jadi 5. Okey, so at least you nampak pergerakan tu. Okey, ini yang kita nak you all nampak supaya malam ini tak adalah yang terbabas ke apa ke. Nampak tak? Dia berhenti di 618. So ini kalau wave 1 dan wave 2, inilah pergerakan dia, di mana 618 adalah point di mana dia akan berhenti untuk membuat wave 3. Dan selepas tu dia akan ada penurunan untuk membuat wave 4 dan seterusnya dia akan naik untuk menghabiskan wave 5. Itu saja. Alright? Sama je pergerakan dia macam yang sebelum ni, sama je 1 2 3 4 dan membuat 5. So ini adalah 1 2 3 4 5. So bendanya sama saja. Okey, so dalam elliott wave, pergerakan yang berulang-ulang kita gelar sebagai fractal. Ini yang kita perlu faham. Okey, okey, so ini saja yang saya nak beritahu. Mungkin sekarang dah 3 dah complete, nak membuat 4 dan mencari wave 5 pula. Okey, so kiraan Fibo wave 3 berhenti di 1618 sama. So lepas ni you kena cari wave 4 pula. So kalau wave 4 berhenti sampai mana, kita gunakan lah. Kita gunakan je macam ni. Okay, 236 382. So 236 dan 382 kan dalam kotak 4 hours tadi. Bukankah begitu? Nampak 382 kotak 4 hours ni. So ini ada possibility dia akan pullback sehingga ke level ni dan akan meneruskan kenaikan. So untuk hari ini kita jangkakan gold akan membuat kenaikan. Okey, kita akan jangkakan gold akan membuat kenaikan ABC dan akan ada 1 2 3 4 dan 5 sehingga level mana saya tak sure. Cuma kalau kita nak ambil kiraan daripada scale besar, mari kita tengok sampai level manakah wave 5 boleh pergi. Ini wave 3 tadi sampai wave 4 yang ini kita ambil je. So dah ada dua zone di mana 618 ataupun wave 1. So kalau wave 1 layaklah dia sampai ke sini. Okey, satu pula wave 1 di Fibo level 1. Kalau 1 memang layak dia berhenti di sini. Nampak? Kalau 618 dan kita kena cari apakah zone yang ada di sini. So bermaksud kotak ini masih valid lagi. Ini je perbezaan dia. Okey, ini sahaja yang kita boleh tahu di manakah zon-zon yang dia boleh berhenti. Okey, ingat kita kena tandakan supaya kita tak terlepas malam nanti. Okey, saya tak dapat nak bersama you guys sebab saya ada live podcast bersama dengan tim SQD. So diminta semua kalau berkelapangan untuk join podcast kami hari ini. Okey, podcast sebenarnya kami jemputan je. Kami jemputan, dijemput oleh tim SQD. Alright. Okey, so kalau tak apa, itu saja saya nak sharekan. So ingat, macam saya tandakan 1 2 ini mungkin membuat leading diagonal. So 1 2 3 pula kalau you tarik Fibo, gunakan your punya broker sendiri ataupun prop firm sendiri. Tarik Fibo, matikan kat bawah ni, saya tunjuk macam ni tadi. Okey, ni tarik sampai sini, matikan kat sini, you akan dapat level wave 3 di mana itu adalah 1.618. So gunakan benda itu sebab ada kemungkinan dia akan sampai di sini dan lepas tu baru membuat penurunan untuk wave 4 dan seterusnya membuat wave 5. Okey, so itu saja yang saya nak share hari ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah kalau ada berkelapangan saya akan buat pula untuk pair lain pula. Okey, kalau tak sempat minta maaf sebab saya perlu menghadiri podcast malam nanti. Okey, so itu saja yang saya nak share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Dan seperti biasa, saya sentiasa mendoakan kita para trader semua ni sentiasa profit. Alright, assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye. Selamat malam pula. Selamat petang. Tak kisah lah. Bye bye.